القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نويت التعلم والتعليم وتذكر وتذكير وإفادة والاستفادة ونفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء للهدى ودلالة على الخير لابتغاء وجه الله ومرضات وقربي وثواب آمين. Baik, insya-Allah pada petang ini saya akan ajar tajuk berkaitan dengan tajuk terakhir, tajuk yang ke-10 pada bab tafsir. Yang tajuknya diberi nama Al-Maliku Sulaimanu wa Mu'jizatuhu. Kerajaan Sulaiman dan mukjizatnya. Jadi apa yang kita akan pelajari daripada bab ini adalah 5 perkara ya. Kita akan pelajari dalam bab ini 5 perkara. Okey. Yang pertama zikru ma'anil kalimatil mukhtarah, menyebutkan makna kalimah yang terpilih. Okey. Patu syarul ayati ijmalan, mensyarahkan ayat secara umum. Taudihu muhawaratul ayat, menerangkan tentang perbincangan ayat. Apa yang kita akan bincang di sini? Maliku Sulaiman wa mu'jizatuhu, kerajaan Nabi Sulaiman dan mukjizatnya. Hafdul junah, hafdul junah dengan maksud apa? Merendahkan diri. Kalau ikutkan ni merendahkan sayap, tapi kita fahamnya merendahkan diri. Wal basatah lil mustad'afin, dan dan meraihkan lil mustad'afin, bagi orang-orang golongan yang lemah. Dan yang keempat zikru ma yu'khadhu min ayati, apa yang boleh menyebutkan apa yang boleh diambil daripada ayat-ayat. Mulazamatu bi khisalit tawadu'i fil hayati, melazimi ciri-ciri tawaduk dalam kehidupan. Baik. Jadi kita baca sikit, kita ambil ayat ni sikit. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa warisa Sulaiman Daud wa qala ya ayyuhan nasu ulimna mantiqat tayr wa utina min kulli syai' inna hadza lahuwal fadlul mubin. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinn junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuza'un hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum la tahtimannakum Sulaiman wa junuduhu لا تحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Okay. Alhamdulillah, daripada surah An-Naml ayat 16 hingga 19. Jadi ayat ni menceritakan kepada kita berkaitan dengan kerajaan Nabi Sulaiman lah. Nabi Sulaiman ni sepertinya kita tahu dia adalah seorang nabi yang dia ini Allah berikan dia mukjizat. Dia ni kerajaan dia seluas
manusia, binatang, juga jin. Jadi dia kawal, dia memerintah akan semua itu. Jadi antara kelebihan Nabi Sulaiman ini juga Allah berikan kepada dia kefahaman bercakap bahasa jin dan bercakap bahasa binatang. Jadi dia tahu bahasa binatang tersebut. Jadi kita tengok dalam ayat ini masya-Allah tabarakallah, apa yang hebatnya dekat dalam dalam ayat ini ialah apa yang hebatnya dekat dalam ayat ini ialah kita dapat tahu dia kata wa qala ya ayyuhan nasu ullimna mantiqat tayr. Antara bahasanya Nabi Sulaiman dia tahu ialah bahasa at-tayr, burung. Wa utina min kulli syai. Dan Nabi ni diberikan semua benda daripada kekayaan dunia. Inna hadza la wa fadlul mubin. Ini adalah kelebihan yang nyata. Wa husyira Sulaiman junu. Okey, satu hari Nabi Nabi Sulaiman ni nak ceritanya ni ayat yang ke 18 ni cerita hatta idza ketika Nabi Sulaiman ini dia datang dia tengah dia nak pergi perang, dia lalu satu wadi, satu wadi. Okey, yang mana satu wadi itu ada semut. Jadi nak ceritanya tengok saya nak tanya satu soalan. Siapa boleh jawab soalan ni saya bagi RM1. Kan? Saya nak tanya kat dia, kenapa Allah sebut guna perkataan qalat? Qalat namlatun. Kenapa Allah gunakan perkataan qalat namlatun? Ada siapa-siapa tahu tak? Siapa tahu kenapa Allah gunakan perkataan qalat namlatun? Ni main bahasa Arab sikit. Sikit je, bukan tak susah pun. Qalat namlatun. Syara Damia. Kenapa? Syara, ada ke tak ni? Ada Ustaz. Kenapa digunakan perkataan qalat? Qalat ni muannas ke muzakkar? Maisarah. Ya Ustaz. Kenapa digunakan qalat? Amir. Kenapa digunakan qalat? Sebab muannas. Muannas. Okey. Sekarang ni dapat tak sesuatu daripada ni? So semut tu betina ke jantan? Betina. Betina, betul jadi kita faham sebenarnya satu kajian telah dibuat Allah dah sebut benda ni 1400 tahun yang dahulu. Tapi orang baru tahu jantina semut ini, jantina semut ni pada baru je dalam tahun 2000. Orang baru tahu, orang buat kajian berkaitan semut ni, orang baru tahu rupanya dekat dalam satu busuk semut ni tak ada pun yang namanya semut jantan, semua betina. Sebab tu disebutkan dekat dalam ayat ni qalat namlatun. Berkata semut kan. Semut apa? Berkata masuk kamu ke dalam sarang supaya kamu tak mati kena pijak. Supaya kamu tak mati kena pijak. Nak ceritanya dalam sarang semut tak ada pun semut jantan. Tak ada semut jantan. Melainkan so macam mana? Kalau tak ada semut jantan, macam mana ratu semut boleh bertelur? Kita pernah tengok tak ratu semut macam mana? Ada untuk sekali kita tidak ada masalah saya nampak. Ratu semut macam ni dia besar sikit daripada orang lain. Tapi nak tahunya yang ni beza dia. Ni nak membezakan ratu semut tak ratu semut. Yang ni sarang yang ada sayap ni, bila ratu semut tu dia nak pindah sarang. Dia kat bawah ada ni. Kalau antum jumpa semut yang pattern lain sikit, yang dia ada benda ni, ni namanya ratu semut. Ni namanya ratu semut. Dia bonggol dia besar.
Ini nama ratu semut. Semua yang ada keliling ni, ini bukan jantan tau. Ni bukan semut jantan, ni namanya semut, ni namanya semut pengawal. Ni namanya semut pekerja. Yang ini pula ni namanya semut pengawal. Yang kecil ni dia ni pengawal. Yang ni pekerja. Ini ratu semut. Ni apa nama, ni ratu semut. Kena faham tu. Jangan tak tahu. Nak ceritanya semua ni ialah semua yang ada dekat dalam koloni tu, koloni semut semuanya adalah betina. Tapi macam mana semut betina ni dia nak bertelur? Mesti kena ada jantan. Jadi nak ceritanya kajian dibuat ialah kajian dibuat ialah rupa-rupanya apa nama si ratu ni akan pilih siapa yang akan jadi jantan. Contoh dia pilih yang ni, contohlah dia pilih yang ni. Lepas tu yang ni dia akan menjantankan diri dia sendiri. Asalnya betina, dia akan menjantankan diri dia sendiri. Jadilah dia betina. Dan dia kahwin pula dengan apa nama ratu semut. Itu cerita dia. Panjang cerita nanti kan tak habis. Nanti tak habis cerita. Okey, cukup. Cukup kat situ. Okey, faham tak saya punya cerita tu? Faham. Faham. Okay. Jadi tu sikit lah. Dalam Al-Quran dah cerita Dalam Al-Quran dah cerita semua ni. Kita je lah tak nak ambil faham ataupun tidak. Okey, cukup. Jadi kita ambil sikit wawarisa. Ma'anil kalimat. Yang pertama ma'anil kalimat. Wawarisa ai syai'un maurusun. Sesuatu yang diwariskan. Syai'un maurusun. Sesuatu yang diwariskan. Iaitu apa-apa masuk kat sini? Ai iaitu fi dammin mar'in, pada darah seseorang, au fi tabi'ihi, ataupun pada tabiat seseorang. Kita ni mewarisi darah mak bapak kita dan kita juga mewarisi tabiat mak bapak kita. Cuma mak dengan ayah tu mana yang kuat? Perasan tak? Nak tahu perangai kita ikut perangai kita akan ikut perangai ayah. Ni kajian dibuat ni. Saya masuk satu kelas berkaitan dengan parenting. Rupa-rupanya anak ni dia ikut, anak lelaki ke anak perempuan dia ikut perangai ayah. Dia ikut perangai ayah. Ada pun daripada segi rupa dia ikut mak. Kalau perasan cuba hampa tengok muka mak hampa tengok muka hampa ke perasan hampa ni ambil apa? Kita ni ambil rupa mak kita. Lepas tu perangai ikut perangai ayah. Sebab tu ayah ni penting dalam membina karakter anak tu. Sama ada nak jadi keras macam dia ataupun lembut macam dia dan sebagainya. Ayah tu membentuk karakter anak. Ni hampa kena tahu ni. Sebab tu hampa jangan kata saya tak perlu belajar nak jadi mak ayah ni, saya budak lagi. Tak, sekarang lah hampa kena belajar. Faham tak Amar? Nak jadi ayah. Kalau nak jadi ayah yang baik, kena mula daripada sekarang. Bukan dah besar nanti baru nak besar nak kahwin nanti baru nak jadi nak belajar jadi ayah yang baik. Tak, dah terlambat. Dah terlambat. Kalau tak terlambat pun susahlah nak berubah. Kena ubah daripada sekarang. Orang perempuan dia kena belajar skill tu. Skill apa? Skill mengajar anak. Dia kena ajar skill mengajar anak. Pasal apa? Tabiat itu tabiat itu dia datang dia diturunkan dari selain daripada tabiat dia ajar oleh bapa adab. Okey. Kita kena ingat sesuatu perkara iaitu mak ini adalah guru pertama oleh anak. Anak akan dengar cakap mak. Anak lebih dengar cakap mak daripada dengar cakap ayah. Tu kena faham lah tu. Kita kena faham sikit lah tu. Okey, lepas tu dia kata ulimna wa ilmun, iaitu ilmu bima lam yakun, dengan sesuatu lam yakun li ghairi, yang tak dapat pada yang lain. Lam yakun li ghairi, yang tak terdapat pada orang lain. Iaitu kama rifati lughatut tayri, seperti mengetahui bahasa burung. Bahasa burung ni dia
apa nama dia, frekuensi dia kita tak tahu. Dia sangat-sangat berbeza. Kadang-kadang bunyi kalau kita pergi masuk dalam hutan, tak semua bunyi yang kita rasa bunyi burung tu adalah bunyi burung. Kadang-kadang bunyi yang kita rasa macam bunyi burung tu sebenarnya bunyi ular. Nak cerita tu panjang. Saya tak pastilah ada ke tak kan. Saya tak pasti ada ke tak. Kepanjang kelas kita ni tak apa. Tak apa. Tak apa okay, contoh. Apa dia? Tak apa. Masih untuk mahalau ni mula-mula yang pertama yang saya nampak lah sebab kita antum tengok dah tak pasti antum boleh boleh dengar ataupun tidak. Okey. Hello. Hello. Dengar tak bunyi? Dengar saya. Okey. Video tadi dengar tak bunyi? Tadi tak dengar. Okey, jap Semula. Okey Okey, dengar tak bunyi? Bunyi tu. Bunyi berkokok tu. Dengar saya, dengar. Okey, dengar elok. Ni bunyi ular tedung Kalau saya punya daripada Asis ni ada yang saya perlukan keluar ni. Nak tambah kelas. Sebab yang pelajar sembilan ni saya ambil berdasarkan di 15 ini dengan 12 lah. Kau menampak tak ular tu? Nampak Ustaz, nampak. Kalau kau mendengar bunyi ni kat tepi rumah, hati-hati. Pelajar rumah ni memang 9 orang pelajar ni memang okey, saya berhenti sini dulu. Okey. Sebenarnya saya malas sikit tunjuk ni. Ular ni tapi tak apalah. Abang Ustaz ni 5 sila. Okey. Saya pasal saya tak belajar kelas. Yalah, kita buka banyak dalam online je, nak pesan je. Dengar Yang lemah ni jangan gangsat. Yang makhluk gila G tu. Okey, cukuplah tu. Ingat Amar itu bukan bunyi ayam, itu bukan bunyi burung. Kalau dengar yang video yang kedua tu, saya rajinlah dengar kat tepi jalan sebelah rumah saya tu, yang besar tu.
bunyi macam tu. Saya kalau dah dengar bunyi tu saya lari dulu. Sebab saya nampak saya dah tahu benda ni. So hati-hati. Tu saya nak ceritanya bab burung tu. Suara burung tu, bunyi burung ni bukan semua orang boleh baca. Bukan semua orang boleh baca. Tapi Nabi Sulaiman Allah berikan dia pengetahuan tentang bahasa burung. Mantiqat tairi. Okey. Mantiqat tairi ai aswatut tairi. Suara-suara burung. Al-mubinun wadihun balighun, yang jelas, yang sampai. Bayyinun zahirun, yang jelas secara zahir. Wa khusyira ai jumi'a, dikumpulkan. Khusyira ai jumi'a, dikumpulkan. Junuduhu askaru, askarlah, askar. Yuzaun ay yusakuna, hendaklah kamu lari. Yusakuna, kamu semua lari. La yahtimannakum la yukassirannakum, tidak memecah-mecahkan kamu. Laju sangat ya? Tak. Tak okey. Saya nak pasang balik saya punya ni apa nama mic ni Mungkin saya kadang sebab dalam kita malam yang kita nampak kata belajar Okey, dengar suara saya? Dengar Ustaz. Okey, alhamdulillah. Dengar. Okey, lepas tu disebut la yahtimannakum la yukassirannakum. Tabassama dhahika, gelak. Dhahkatan khafifatan, gelak yang sikit. Gelak sikit lah, bukannya gelak kah tu. Auzi'ni alhamuni, ilhamkan aku. Wa waffaqani, dan faqihkan aku, fahamkan aku. Okey tu saja yang kita nak kena tahu. Dan seterusnya kita tengok pada syarah ayat ijmalan, mensyarahkan ayat secara umum. A'tallahu ta'ala Dawuda wa Sulaima ni'aman khasatan fil umurin. Okey. Poin yang pertama, Allah mengajarkan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ni'aman, nikmat khasatan, yang khusus, fil umurin, dalam urusan dunia mereka. Dalam urusan dunia mereka. Nabi Daud Allah berikan dia kepandaian melembutkan besi. Adapun Nabi Sulaiman Allah berikan dia kepandaian tahu bahasa binatang. Dan pekerajaan yang besar. Lepas tu poin yang kedua. Waqad alima, sesungguhnya telah mengajarkan sesungguhnya telah mengetahui kedua-duanya, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, hadza nikmatin, nikmat ini alaihima ke atas keduanya. Lepas nikmatin, apa perkataan selepas dia? Terpotong. Allah. Okey muka surat berapa ni? 72. Dalam saya punya ni terputus. 72. Okey, baik. Saya baca kat sini lah noh. Okey. Wa qad alima hadzal ni'ami lillahi. Kembalikan kepada Allah Taala alaihima, atas keduanya. Okey, itu poin yang tak ada poin lagi, itu tak apa. Liza qad syakarallahu allazi ihtasamuha bi ni'mati nubuwati wa risalati wal ilmi. Wa qad warasa Sulaiman iyyahu Dawuda fi nubuwatihi wa 'allamahu wa milkuhu duna sa'iri auladuhu. Summa qala Sulaiman allamanallahu bifadlihi fahmi ma yuriduhu kullu ta'irin idza sawwata wa a'tana min kulli syai'in yahtajuhu fid dini wad dunya wa jumi'a lahu junudahu fil jin. Okey.
ambil poin pada baris yang kedua. Wa jumi'a lahu, dan mengumpulkan baginya nya Sulaiman junuduhu, akan tentera-tenteranya, minal jinni, daripada kalangan jin, wal insi, manusia, wat tairi, dan burung-burung, hatta hingga iza atau apabila mereka datang ala makani, atas satu tempat, ya isya fihin namlun, hidup padanya itu semut-semut. Qalat namlatun, berkata semut, ya ayuhan namlu, wahai semut-semut, udkhulu masakinakum, masuklah kamu ke dalam rumah, kaila yahtimannakum, supaya tidak kamu dipijak-pijak, dipecah-pecah, dipecah-pecah. Sulaimana wa junudahu, akan Sulaiman dan tenteranya. Fasami'a Sulaiman. Okey, laju sangat Okey Okey ke? Okey. Okey. Fasami'a, maka telah mendengar Sulaimana, akan Sulaiman, qaulaha, kata ratu semut tersebut. Fatabassama, maka menjadi senyum. Fatabassama, maka menjadi senyum. Dhahikan minhu, dan gelak kecil daripada kata-kata semut tersebut. Kata-kata ratu semut tersebut. Okey. Hadza huwa fadlu okey, tak apa. Sampai situ. Ambil yang seterusnya, yang ketiga, fasami'a Sulaimana, pada perenggan yang ketiga ni. Okey, pada perenggan yang ketiga ni, fasami'a Sulaimana, maka telah mendengar akan Sulaiman alaihissalam, qaula tilkan nimlatun, kata-kata ratu semut tersebut. Fatabassama dhahikan muta'ajiban, maka dia senyum dan gelak kerana ta'ajub, min kalamiha, daripada kata-kata ratu semut tersebut. Summa hamida, kemudian dia ucapkan alhamdulillah, rabbahu, kepada Tuhannya, ala atas, ma'an amabihi, apa yang diberi nikmat dengannya, ma'an amabihi, apa yang diberi nikmat dengannya, alaihi, atas Sulaiman. Hu ni kembali pada Sulaiman, minal fahmi, daripada kefahaman. Jadi kita belajar daripada sini. Kita ingatlah, kita faham sikit, ucapkan alhamdulillah. Sebab apa? Yang bagi faham tu semuanya Allah belaka. Apa yang kita cari, insya-Allah kita dapat. Bila kita dapat, terus ucapkan alhamdulillah, sebab yang beri itu ialah Allah. Yang kita faham daripada guru kita ke siapa-siapa yang kita dengar, itu semuanya wasilah belaka. Ni ayat ni baguslah untuk antum masukkan dalam doa. Rabbi alhimni an ashkura ni'mataka. Wahai Tuhanku, ilhamkan aku, alhimni. Wahai Tuhan, ilhamkan aku, alhimni an ashkura ni'mataka, supaya aku bersyukur dengan nikmat Engkau. Allati mananta biha alayya, yang mana Engkau kurniakan dengannya atasku. Wa an a'mala amalan, dan aku buat amalan tahabbuhu wa tardahu, yang membuatkan engkau redha dengannya, kau suka dan kau redha dengannya. Ni. Fa iza tawaffaitani, jika kau nak matikan aku, fa alhaqni bis-salihin, maka tentukanlah aku dengan amalan yang baik, min ibadika, di kalangan hamba-hamba engkau. Ini doa yang baiklah kan. Doa lah dengan doa ini. Banyak doa yang cantik-cantik yang boleh kita hafal. Makna dia pun sangat baik untuk kita hayati. Baik. Muhawaratul ayah yang ketiga. Kita akan bincang tentang kerajaan. Yang pertama, mulku Sulaiman, Malika Sulaiman, kerajaan Sulaiman, wa mu'jizatu, dan mukjizatnya. Wa qad an'amallahu ala sayyidina Sulaiman wa ala nabiyina afdalus salatu wassalamu ni'man
kasiratan minha annahu sakhkhara lahu al-insan wal jin wat tayri wa ja'alaha tahta imratuhu wa 'allimu lughatut tayr. Okey. Lepas tu walikisatin namlati ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam amrun ajibun wa qad jama'a Sulaiman junudahu minal insi wal jinni wat tayri wad dawabi wa amaruhum bisayri fi sufufi muntazimatun muntazimatun. B plus ni dia tak boleh lonjak naik ke. Okey. Ambil kat sini ambil yang kedua ni. Ambil yang pertama daripada pertama kat sini. Wa qad an'amallahu ala sayyidina Sulaiman. Ambil kat sini. Wa qad an'amallahu ala sayyidina Sulaiman annahu, ambil terus. Annahu sakhkhara lahul insana. Bahasanya dia ini menguasai, sakhkhara lahu, menguasai al-insana akan manusia, wal jin wat tayri, burung-burung, wa ja'ala tahta amrihi, dan menjadikan semua-semua ni insan, jin dan tayri tahta amri, di bawah pemerintahannya. Wa 'allamahu lughatul tayri, dan mengajarkannya Sulaiman lughatul tayri. Dapat tak? Dapat tak? Dapat. Okey, tu poin yang pertama. Poin kedua, Saya berani target. Saya berani target G tu sebab okey. markah yang dapat Likisatis namlatin, bagi kisah Sulaiman ma'an Nabi Allah Sulaiman, bagi kisah Ratu Semut dengan Nabi Sulaiman ni amrun ajibun, perkara yang ajaib. Okey, perkara yang ajaib. Okey, sampai situ. Tu poin yang kedua. Mana sini kita nak buang jadi kosong lah. Sini kosong. Saya tukar lah. Sini kita buat kosong. Okey. Akan bagi Wahuna, ambil kat terus kat muka surat 73. Ambil muka surat 73, dia kata wahuna, di sana tajallat, menunjukkan qudratullah, akan kekuasaan Allah, wa ilmuhu, dan ilmu Allah, allazi 'allamahu nabihi, yang mana mengajarkan nabinya. Ambil terus sambung kat sini. Madara min hadisin, apa yang berlegar-legar. Madara, apa yang berlegar-legar. Min hadisin, daripada percakapan. Baina namlatin, di antara semut-semut. Wa akhwatiha, dan saudara-saudaranya. Wa fahmu, dan memahamkan qasathu namlatun, apa yang diniatkan oleh Ratu Semut. Dapat tak? Dapat. Okey tu poin yang keberapa ketiga Poin yang keberapa ni? 3. Poin yang ketiga. Okey. Lepas tu kita terus kita tegur. Sampai situ cukup. Okey. Itu yang pertama. Dia cerita tentang kita hendaklah kita ni banyakkan bersyukur dengan apa yang Allah beri pada kita.
Hatta kat sini nak ceritanya hatta namanya ilmu. Kita pandai semuanya datang daripada Allah. Tapi kita kena buat sebab lah. Guru kita tu ajar kita, kena hormat guru kita. Nak belajar tu kena hormat. Tak boleh masuk kelas suka-suka hati. Kamera tutup, lepas tu kita pergi main game contoh kan dalam kelas. Bila ustaz tanya baru menyahut. Tu contohlah. Contoh je, rasa kelas ni tak ada kot kan. Tak ada kot buat macam tu. Jadi tu contohlah. Itu contoh. Kita kena pastikan kita tak buat macam tu. Buat kita ni hendaklah kita ni jaga adab. Antara adab yang terbesar ialah adab dengan manusia. Sebab apa? Manusia ni, makhluk ni adalah wasilah untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Kan? Okey, cukup. Jadi ilmu tu wasilah lah juga untuk kita sampai pada Allah Ta'ala. So apa yang kita dapat, semuanya kita kena bagikan, kita kena serahkan semula, kita kena rujuk semula kepada Allah Ta'ala. Dapat ilmu, kita pandai, kata, oi pandainya kau nombor 1, dapat mumtaz apa semua. Cakap subhanallah, semua ni dengan izin Allah belaka. Kita kena ajar diri kita macam tu. Kalau tak, nanti kita jadi takabur. Bila takabur, jadilah kita sama macam iblis. Hafdu janahi wal basatah lil mustad'afin. Merendahkan ego, merendahkan diri, wal basatah, dan basatah tadi saya terjemah apa tadi? Berlemah lembut dengan golongan yang lemah. Asal Islamu ala rahmati wal masakina. Menggesa al-Islamu, Islam itu ala rahmati, atas berkasih sayang, belas kasihan, ar-rahmah, belas kasihan, bil masakin, dengan orang miskin, wal fuqara wal yatama wal aramila. Aramila ni orang yang orang yang papa kedana. Aramila lebih teruk daripada ni. Silap, aramila ni janda. Silap, sorry saya sebut aramila ni janda. Orang miskin, orang yang fakir, orang yang anak yatim serta janda. Tu yang pertama, poin yang pertama lah. Wal atfu alaihim wa mulatafatuhum wa ja'ala manzilatul kafilul yatama qaribatun min manzilati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Okey, disebut kat sini wal atfu, dan berlemah lembut, alaihim, kepada mereka-mereka yang 4 orang ni, masakin, fuqara, yatama wal aramila ni, janda ni. Apa yang berlaku? Wa mulatafatuhum, dan tadi mulatah sama dia saling berlembut-lembut. Wa ja'ala manzilatu, dan menjadikan kedudukan al-kafilu. Kafil ni maksudnya ambil tanggungjawab. Kafil, mengambil tanggungjawab penjagaan. Kafil, manzilatul kafilun, manzilah penjagaan. Al-yatim, anak yatim, al-qaribatun min manzilatul Rasulillah, dia akan duduk dekat dengan kedudukan Rasulullah SAW di dalam syurga. Siapa nak duduk dengan Nabi SAW dalam syurga, duduk pula berjiran dengan Nabi, bahasanya mudah. Mudahnya macam mana? Buatlah baik pada 4 golongan ini, terutamanya anak yatim. Item yang dapat di Okey. Kita masuk ada apa untuk peserta miskin ni, termasuk untuk tangga stok. Okey. Ambil yang poin yang ketiga. Daripada baris 1, 2, 3, 4 daripada atas. Okey. Baris yang keempat daripada atas. Yan bagi laka, mestilah engkau anturahama, belas kasihan, asirari, kepada kanak-kanak, wa turahimul aitama, dan berbuat dan belas kasihan kepada anak-anak yatim, wa turahimul fuqara, dan belas kasihan kepada orang-orang
fakir. Hatta yakunu sehingga berlaku, hatta yakunu sehingga berlaku fi qalbika dalam hati engkau al-atfu lemah lembut, wal hanan kasih sayang, warahmah dan belas kasihan. Okey. Kata Nabi SAW, ni poin yang keempat. Qala Rasulullah SAW, innama yarhamullahu min ibadi ruhama. Sesungguhnya yang dirahmati oleh Allah itu siapa? Min ibadi rahmah. Di kalangan hamba-hambanya yang ada rahmah. Okey, alhamdulillah. Maka selesailah kelas kita selama 1 jam ini, insya-Allah. Okey, semua dapat ke apa yang saya bentang ni? Dapat. Okey, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Kalau tak ada apa-apa, marilah sama-sama kita selfie sikit noh. Macam biasalah. Macam biasa. Saya tak faham kenapa benda ni perlu keluar. Okey. Ya, kalau macam tu dah. Lepas tu Okey, boleh buka